Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Anak-anak pelajar yang dikasihi Allah Taala. InsyaAllah pagi ini kita akan masuk bab baru di bawah qismul jinayat, iaitu al-qisas wad diyat. Al-qisas wad diyat. Sebelum ni Ustaz pernah terang, dalam bab jinayat ni ada 3. Yang pertama hudud, yang kedua al-qisas wad diyat, yang ketiga ialah ta'zir. Hudud ialah kesalahan-kesalahan yang telah diperuntukkan hukuman dia di dalam Al-Quran. Kesalahan-kesalahan yang tertentu, ada 7 kesalahan yang telah ditentukan, diperuntukkan hukuman di dalam Al-Quran. 7 ni saja, tidak ada yang lebih. Itu saja. Adapun qisas ialah hukuman yang dikenakan kepada kesalahan yang melibatkan nyawa ataupun kecederaan. Okey, nyawa ataupun kecederaan. Dan yang ketiga adalah ta'zir. Ta'zir ialah hukuman atau kesalahan yang tidak terdapat dalam hukuman hudud dan tidak terdapat dalam hukuman qisas. Maka itu ialah ta'zir, iaitu hukuman yang diserahkan kepada pemerintah untuk ditentukan bentuk hukuman dan jumlah hukumannya. Hari ini kita belajar tentang qisas dan diyat. Qisas ialah hukuman balas balik. Dihukum serupa, dihukum sama. Dan diyat ialah pampasan bagi kesalahan yang dilakukan. Okey, tengok. Dalam qisas ni ada 3. Yang pertama al-qisasu fil qatli, iaitu qisas dalam pembunuhan. Yang kedua al-qisas fil atraf, qisas yang melibatkan anggota badan. Telinga, mata, hidung, lidah, gigi, tangan, jari. Dan yang ketiga ialah qisas fil juruh, iaitu yang melibatkan kecederaan. Dia tak terpotong, tak tercabut. Kalau atraf dia terpotong, dia tercabut, contoh telinga terpotong, tercabut, gigi gugur, mata terkeluar. Itu atraf. Adapun juruh ialah luka. Dia hanya luka saja. Contoh luka ni ialah luka di kepala, keluar darah. Luka di bibir, kan? Ditumbuk, lebam mata, ataupun ditikam di paha, di perut, maka itu ialah luka. Okay? Sebab tak terpotong ataupun tak terbelah ataupun tak keluar mana-mana anggota, hanya keluar darah. Dan yang keempat yang tidak ada dalam silibus kita sebagai satu maklumat tambahan, iaitu zawalul manfaat, hilang manfaat. Okey, ini kita tak belajar, cuma untuk pengenalan saja, iaitu zawalul manfaat, iaitu hilang manfaat anggota badan. Mata dia masih ada, okey, mungkin tidak berdarah, tidak luka, tetapi manfaat anggota tersebut sudah tidak ada. Contoh dia, mata ada tapi buta. Ataupun bisu. Ataupun mandul. Ataupun mungkin dia kena racun, makan ubat, disilap makan, dianiaya oleh orang, jadi gila. Okey, hilang manfaat otak tu ada, hilang. Ataupun telinga tu ada tapi pekak. Okey, maka itu zawalul manfaat. Telinga tu ada, tak luka, tak terpotong, tapi hilang manfaat. Mungkin sebab kena sepak, jadi dia pekak. Bila pekak tu, maka hilang manfaat. Maka orang yang sepak itu pun akan dikenakan qisas. Okey, itu untuk pembahagian. Okey, untuk yang pertama, okey, anwa'ul qisasu fil qatli, yang melibatkan nyawa ataupun pembunuhan lah. Qisas yang melibatkan nyawa. Okey, qisas yang melibatkan nyawa ni ada 3. Yang pertama qatlul amdi, yakni pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja. Pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja. Yang kedua ialah pembunuhan al-qatlu shibhul amdi, iaitu pembunuhan yang mirip macam sengaja, tapi bukan sengaja, dia mirip, shibhu. Dia seolah-olah sengaja. Dan yang ketiga ialah al-qatl khata', tersalah bunuh, tersilap bunuh. Okey. Apa itu al-qatlul amdi? Huraian lebih kamu boleh tengok dalam terjemahan ataupun buku teks. Al-qatlul amdi ialah bunuh dengan sengaja
Apa ciri-cirinya? Iaitu dia yang pertama dia niat, ya'tamida, dia sengaja, dia berniat untuk bunuh. Udwanan. Okey, memang dia nak bunuh. Yang kedua ialah biwasilatil qatli, dia menggunakan alat-alat ataupun cara itu memang lazimnya boleh membunuh. Okey, yang pertama niat dia memang nak membunuh. Dan yang kedua ialah alatan yang digunakan itu boleh membunuh. Contoh pistol. Contoh pisau. Contoh kapak. Pedang. Contoh yang tak tajam pun boleh. Contoh dia apa? Racun. Kan? Contohnya lagi ditekap bantal. Tak menyawa. Memang nak membunuh. Niat membunuh dan cara pun untuk membunuh. Dan seumpamanya. Maka kategori ini termasuk dalam al-qatlul amdi. Sengaja bunuh. Yang kedua ialah al-qatlu shibhul amdi. Dia bunuh seumpama sengaja. Macam sengaja. Tapi bukan sengaja. Okey, al-qatlu shibhul amdi ini ialah dia bukan berniat untuk membunuh. Tetapi dia menyerang. I'tidak. Dia menyerang mangsa. Okey, dia menyerang mangsa dengan niat bukan membunuh. Okey. Dan biwasilatin ghairil qatli. Laziman, adatan. Dan tidak menggunakan alatan yang secara adatnya boleh membunuh. Contoh, dia bergaduh, dia serang. Dia serang dengan apa? Dengan botol. Kan? Ataupun dia katuk dengan botol, dia katuk dengan pen, dia katuk dengan buku, tiba-tiba mati. Dia penampak sekali ya, mati kawan tu. Kan? Secara adatnya penampak tidak boleh matikan orang. Secara adatnya katuk dengan botol, pukul dengan botol tidak mematikan orang. Secara adatnya pukul dengan jarum tidak mematikan orang. Tetapi mati. Mangsa tu mati. Maka pembunuhan ini kita kategorikan sebagai al-qatlu shibhul amdi. Dan yang ketiga ialah, kategori yang ketiga adalah al-qatlul khata', iaitu pembunuhan tak sengaja, tersalah bunuh. Ya. Okey, pembunuhan tak sengaja. Pembunuhan yang tidak sengaja.